Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wassalatu wassalam Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkira wa nahwa intifa' wal ifada wal istifada wal hasu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatir rasul wa dalala ila al khair. ثم نسجسنا مثل ما نوى وأهلنا وآبنا ولا سيما آبنا من ساداتنا أبي علوي أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وعمل عنه مقاصد المدين وعلى حزنهم وكل صالحا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita sama-sama kita dapat mengerjakan fardu maghrib jemaah, dan insya-Allah bagi itu marilah kita beragam dan mari kita niat untuk mengerjakan sembahyang isyak ataupun sembahyang waktu lain dalam keadaan berjemaah juga insya-Allah. Dan bagi menunggu waktu isyak, marilah kita mengakhir ataupun mengulang kaji apa-apa perkara yang boleh kita bermanfaatkan pada agama kita. Amin rabbal alamin. Qala fil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yusabu musibatun wa in qaduma ahduha fa ahdatsa laha istirja'an illa ahdatsallahu lahu mislahu yani mislu ajri alladhi a'tahu yawmal usibah." Hadis Rasulullah mengatakan tentang jadilah seorang muslim yang ditimpa akan satu musibah, meskipun telah lama kejadian yakni musibah yang berlaku atas dirinya, lalu ia teringat akan kembali yakni musibah yang terkena itu, lalu ia mengucapkan perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, melainkan Allah Ta'ala akan memberikan pahala baru seperti dahulu ia terima ketika mendapat musibah itu. Dari kitab Sani Al-Ghafilin, Tanbih Al-Ghafilin, kitab daripada muka surat 3 kalangan Abu Sa'id mengatakan yakni barang sesiapa yang pernah terkena musibah satu masa dahulu, lalu ia teringat musibah itu yang ia terkena pada waktu lama dulu, lalu ia mengucap kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, melainkan Allah Ta'ala kembalikan pahala seperti mana pahala ia mula dapatkan itu. Padahal dia dah tak ada lagi dah, musibah tu dia kan dah terlepas pada dia. Musibah tu kena 3 tahun dulu, tapi baru ni dia teringat balik musibah tadi itu. Dan ia mengucap kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka barang siapa mengatakan dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin, maka dia katakan sesungguhnya Allah Ta'ala memperbaharui akan pahala ujrah, yakni pada musibah yang ia kena ketika waktu itu dulu. Ini dia katakan hadza nikmat kita kan. Ini melainkan Allah Ta'ala akan memberi pahala yang baru seperti yang dahulu ia terima ketika mendapat akan musibah-musibah itu. Maka kitab ni saya ambil daripada kitab Tanbih Al-Ghafilin daripada muka surat 359, yang ini penjelasan menceritakan musibah-musibah yang atas terkena pada diri seseorang tadi. Mudah-mudahan tak kira apalah maksudnya kan. Hatta dalam kitab tu menyatakan hatta kita berjalan selipar kita terputus pun kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pun Allah Ta'ala beri pahala atas kita. Padahal tak ada kena mana kena selipar saja. Dia kata dia ambilkan misal kat dalam kitab tu. Hatta dia kata hadis Rasulullah hatta kan terkena yakni seliparnya terputus satu, maka ia mengucapkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah Ta'ala tetap memberikannya yakni pahala musibah atas diri dia tadi itu. Insya-Allah. Sebahagian satu hari perkara ini ambil pengenalan saja kan. Apa
apa yang patut dilakukan sebaik saja pemilik harta meninggal dunia. Ini kalau macam bab pusaka lah. Maksudnya bab pusaka kita ambil sekejap. Bab pusaka. Apa yang patut dilakukan sebaik saja pemilik harta meninggal dunia. Mati saja seseorang. Apabila seorang itu telah meninggal dunia, maka harta peninggalannya harus diselesaikan dan dibahagikan dengan seberapa cepat menurut hukum faraid. Antara perkara-perkara yang patut diselesaikan dengan segera ialah naklah ia memeriksa lebih dahulu apakah ia meninggalkan pusaka di dalam ataupun di luar negeri. Naklah kita perhatikan sama ada pusaka dia tu ada dalam negeri. Mungkin kalau luar negeri tu mungkin cerita piramid Ahmad Al-Bah tu, Princeton apa semua kan itu kan. Tapi maksudnya menceritakan itu, hukum tadi menceritakan. Yang ini memastikan harta dia kan sama ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Maksudnya. Dan apa lagi? Naklah memeriksa juga sama ada ia telah meninggalkan ahli waris. Bila dia meninggal, adakah ahli waris dia ada di bawahnya tadi itu. Yang berhak mendapat faraid atas dia tadi itu, peninggalan harta dia. Dan pastikan hanya ahli waris yang tidak terdinding saja mempunyai hartanya. Ya ni daripada mungkin kalau yang bawah-bawah tadi tu yang terhijab, maka boleh terlepas pada umpamanya dalam ada satu kes tu seorang itu dia suami isteri ada 4 anak. Anak dia meninggal dahulu. Anak dia meninggalkan cucu dia. Setelah pada itu si ayah dia pula meninggal. Maka dia tanya orang, adakah si cucu tadi itu mendapat waris? Maka tak dapat. Oleh kenapa? Dia ada 4 anak yang di bawah dia tadi tu kan. Ada 2 lelaki, dia 2 perempuan. Makanya laki-laki itu dan perempuan kan terhalang atas cucu dia mendapat harta dia tadi tu. Ini maksudnya. Sekiranya kalau datuk dia meninggal. Tapi kalau si ayah yang meninggal tadi ada harta, maka dapatlah kepada anak-anak tadi tu. Tapi kalau sebab terhalang, maka tak dapatlah cucu tadi tu. Ini maksudnya. Itu kesimpulan. Sebab apa? Ada orang tanya bukan kan. Dan apa lagi dia kata kat sini? Dan pastikan hanya ahli waris yang tidak terdinding. Macam kita sebut tadi itulah kan. Dia ahli waris tapi terdinding. Sebab apa? Ada anak yang atas lagi tadi kan. Maka cucu di bawah terhalang daripada mendapat tadi itu. Dan harta itu dibagi kepada ahli warisnya setelah dikeluarkan lebih dahulu dan segera di atas pusaka itu. Dan apa lagi dia katakan? Dan naklah didudukan yakni hak-hak Allah Ta'ala kepada itu dia katakan. Maka yang ada hak atas harta pusaka itu ada 6 dia katakan sini. Mana kita ambil satu saja dia katakan. Yang ada hak di atas harta pusaka itu ada 6 dia katakan. Wajib disempurnakan hak-hak itu menurut susunan tertib di bawah ni. Maka ni susunan tertib mana tidak boleh kita ambil pada yang bawah. Mana nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 itu masuk susunan tertib. Mana tidak boleh kita pilih-pilih nak ambil yang bawah sekali. Tidak maksudnya. Maka wajib disempurnakan hak itu menurut susunan tertib di bawah ni. Apa dia pertama sekali kan apabila meninggalnya seorang itu? Yang pertama, harta tadi kan nak dihasilkan kepada haknya kepada Allah Ta'ala. Si mati ada meninggalkan hutang dengan Allah Ta'ala. Hutang apa? Hutang zakat dia, hutang haji dia, hutang nazar dia. Ini maksudnya disebutkan dulu. Sekiranya maksud dia kan dia pernah bernazar. Aku menazar nak benda begini, maka bila dia mati, yang nazar itu dialihkan dulu. Barulah dibagikan kepada waris tadi itu. Tapi kalau kita mendahulukan, maka tertolak maksudnya kita menyalahi akan hukum-hukum faraid tadi itu. Dan apa yang kita boleh katakan tu? Dia katakan ni. Yakni segala hutang si mati kepada Allah Ta'ala seperti zakatnya, haji fardunya, pembayaran berbagai macam-macam kafarah, sama ada kafarah apa tak kira kan? Ataupun nazar dia, naklah diziharnya. Ketika itu. Dan antaranya dia lagi dikatakan, antaranya yang kita sebut tadi, haji fardu. Yang ni dia kita nak sebutkan tadi itu. Maka dia jelaskan sini tadi kan, yang hak atas pusaka Allah tadi kan, harta dia, hutang dia kan, hutang dia benar. Dan termasuk zakat dia sekiranya ahli perniagaan atau peternakan apa kan nak dialihkan dulu. Ataupun dia katakan haji fardu ni. Habis haji fardu tadi kan kita tengok
kita lihat semasa hidup orang ini. Kalau semasa hidup dia kerja ataupun dia berniaga dan pendapatannya melebihi 7,000 sebulan, 80,000 sebulan. Maksudnya tanggungan tak banyak. Maksudnya dah berapa lama dia bekerja. Maksudnya dia ada simpanan-simpanan ni ada kat situ. Dan membolehkan dia membuat haji. Dan ia menangguhkan bila haji tadi itu, maka inilah haji dia kenakan wajib di atasnya, yakni si waris dia menghajikan dia. Dipanggilkan haji badal atas dia tadi itu. Ni sebelum kita nak itu. Ini saya ambil dalam kitab bab haji. Bab haji dalam kitab yang saya ambil, saya salin saja dekat sini. Adapun kesempatan dan masuk untuk menunaikan haji dengan sempurna, jika antaranya ia boleh mengambil cuti nak buat haji umpamanya dia, ataupun dia nak mengakhirkan hajinya, katakan pada 8 Zulhijjah dia nak buat haji, tiba-tiba baru dia dapat cuti, maka itu tertolak maksudnya katakan. Sudah tentu tidak cukup masuk untuknya untuk melakukan buat ibadah-ibadah haji untuk masuk ke Mekah dan untuk berwukuf. Dan jika tidak dapat masa hingga tiba ajalnya kerana kerja-kerja yang diwajibkan oleh syarak seperti ia mencari nafkah atau sesuatu perkara yang tidak boleh dielakkan, naklah ia mengerjakan sendiri, maka terlepas atas dia, yakni dihukum. Maksudnya dia kata kat sini seperti orang maka gugurlah haji atas padu atas dia tadi dan dibolehkan atas warisnya, yakni mengerjakan haji badal atas dia. Dan sekiranya kalau dia tidak ada urusan yang lain, kehidupan dia senang apa semua kan, sampai masa dia nak buat haji dia tangguh sampailah ajal dia sampai, harta dia ada tadi itu. Maka orang ni yang kita takutkan, apa yang dikatakan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, apabila pada seorang itu telah ada semua syarat-syarat tadi. Mana syarat tu? Kesihatan dia ada, harta dia ada, kemampuan dia ada, semua ada dia kata dia tu. Tetapi ia tidak menunaikan haji hinggalah datang akan ajalnya, maka ia dihukum sebagai mati orang fasik ataupun dia sebagai fasik, iaitu mati sebagai seorang Yahudi ataupun Nasrani. Mana hukum berat tak berat, orang yang ada keperluan kemampuan untuk menunaikan haji, dia tak melaksanakan haji sampailah ia mati. Orang ni yang dimaksud diancam teruk ni. Ini maksud dia katakan. Sebagai hadis daripada kan, man lam yamna'hu minal haji hajatun tahirah aw marad habisun aw sultan jan falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Hadis daripada Aidalami dan Al-Baihaqi. Barang siapa yang tidak dihalangi daripada menunaikan hajinya oleh sesuatu hajat ataupun penyakit ataupun sultan yang zalim, lalu ia mati, maka dalam keadaan ia matinya tidak menunaikan haji, maka ditakuti matinya dalam keadaan seperti Yahudi dan Nasrani. Hadis yang kita sebut je daripada siapa? Daripada Ad-Dailami dan Al-Baihaqi. Maksudnya berat tak berat maksudnya kat sini kan? Maksudnya kita kena tengok balik anak-anak kita, saudara-saudara kita yang telah lama meninggal dunia. Tengok ketika keadaan macam mana duit dia kat situ. Adakah pernah buat haji badal untuk orang tadi ataupun tidak? Maka wajib atas dia kena melaksanakan haji badal mengikut Imam Syafi'i yang dia kata. Maka jika dia tinggalkan harta orang yang mati tadi tu, maka jika dia tinggalkan harta, maka wajib dihajikan daripada harta itu sebelum dibahagi-bagikan kepada ahli warisnya. Ini yang kita nak sebut tadi tu kan? Naklah maksudnya wajib. Mana wajib? Tidak dari Imam Syafi'i, naklah kan diasingkan dari haji untuk dia tadi itu. Jadi alhamdulillah jugalah. Maksudnya kalau ikutnya dia nak, kalau zaman hidup dia 30,000 dia nak kesediakan. Ini bila sebut haji badal tak sampai 5,000, maka bolehlah diberikan kepada seseorang yang sudah sama ahli waris dia nak menunaikan haji untuk dia, ataupun diwakil kepada orang lain, dengan syarat orang yang nak melaksanakan haji untuk dia tadi, untuk badal dia kan,
hendaklah orang itu telah pun menunaikan haji fardu atas diri dia tadi itu. Kalau dia belum buat haji fardu, dia beri wakil kat dia, maka tak sah atas haji dia tadi itu. Ini dia katakan. Jadi maksudnya sebagai gambaran tadi kita sebut ni kan, sebagai untuk kita yang ni menilik balik ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. Tengok zaman dia pernah buat haji ke tidak. Tapi tengok pula masa dia tak buat haji, tengok pula kehidupan dia sebelum dia meninggal tadi. Dia bekerja macam mana? Orang ni orang mampu ke tak mampu nak buat haji tadi tu. Sekiranya kalau dia mampu, maka kita bisik-bisik sedikit dengan ahli waris dia, anak dia ke apa, badalkanlah haji untuk si ayah kamu tadi tu. Ni yang mengambil peluang pada ini dia kata. Ni sebagai peluang tadi kan. Maka jika dia tinggalkan harta, maka wajib dihajikan daripada harta itu sebelum dibagi-bagikannya kepada ahli waris. Jika tidak ditinggalkan harta ataupun ada tetapi tidak mencukupi, maka terpulanglah kepada ahli waris. Boleh katakan. Jika dia tidak tinggalkan harta atau ada tetapi tidak mencukupi, itu terpulang kepada ahli waris. Sama dia nak buat tak buat itu terserah. Maksudnya memang tak cukup. Tadi dia kata itu. Maksudnya bila jika dia tinggalkan harta selepas dia mati, harta dia itu tidak mencukupi untuk nak membuatkan dia haji tadi itu. Maksudnya haji dia kan, haji badal lah masuk tadi itu. Bukan haji 30,000 tu, haji badal tadi kan. 5,000 tu ada tak asyik dalam tentu. Kalau ada, dikeluarkan juga 5,000 tadi itu. Supaya dia dapat dibawakan. Maka terpulang kepada ahli waris sama ada mereka hendak menunaikan haji baginya, badal untuknya, ke atasnya ataupun tidak dengan harta mereka. Dalam hal seperti ini, tidak perlu wasiat daripada si mati untuk menghaji. Dalam hal ini, dia katakan, si mati tadi tak perlu nak wasiat. Aku wasiatkan besok kau hajikanlah aku. Tak perlu. Tanpa izin dia pun, kita hendaklah menghajikan dia, terutama kepada ahli waris kita. Ataupun teman-teman seperniagaan dia pun boleh. Dah meniaga sama-sama kan, tiba-tiba orang ni dah pergi haji, tak pergi haji lagi. Tak apalah, aku wakilkan, aku hajikanlah untuk dia. Buatkan satu haji untuk dia. Boleh, nanti maksud tadi kata. Maka dalam hal seperti ini tidak perlu wasiat daripada si mati itu untuk menghajikannya. Ajnabi juga boleh menggunakan ajnabi ni, yang bukan daripada kalangan ahli waris tadi itu. Orang yang keluar, kawan-kawan, siapa-siapalah maksudnya ajnabi tadi itu. Dan tidak perlu mendapatkan izin daripada waris si mati kerana perbuatannya adalah seperti membayar hutang bagi si mati tadi itu. Ini dia katakan. Adapun jika orang itu yang cukup syarat itu telah berniat untuk menunaikan haji, dia ada kepayan dan ada cukup syarat untuk menunaikan haji dan telah membuat persiapan untuk ibadat haji, tetapi tiba-tiba datang ajal atas dirinya, maka tidak dihukum sebagai mati fasik, tetapi wajib juga dihajikannya daripada harta pengen. Dua juga dibagi juga. Dia memang dah daftar nama dah dapat dah panggilan dah. Dia dah sedia dah nak pergi haji. Tapi belum niat ihram lagi, dah sedia dah, lagi 2 minggu nak pergi dah. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Maka ini pun, tapi maksudnya mati dia itu tidak dianggap sebagai mati orang fasik. Itu saja. Tetapi wajib atas haji tadi kan, oleh warisnya tadi itu. Ini dia katakan. Adapun jika orang yang cukup syarat itu telah berniat nak menunaikan haji dan telah membuat persiapan untuk ibadat itu, tetapi datang ajal tiba-tiba, maka tidak dihukum dia sebagai mati fasiknya, tetapi wajib dihajikannya daripada harta perniagaannya. Wajib dihajikan daripada harta perniagaannya, maka dikeluarkan, maka dibuatkan haji bagi orang yang sudah buat haji, kita beri kepada upah pada dia. Ini kan. Dan ada wakil, mana saya wakilkan awak untuk mengerjakan haji bagi arwah fulan bin fulan. Maksudnya orang yang menerima, saya menerima upahnya untuk menunaikan haji atas nama orang yang kita sebut tadi itu. Maksudnya dilaksanakanlah. Maksudnya itu maknanya seharusnya yang bagusnya kat mana, sama ada kita dah kenal orang-orang yang di kalangan kita, ataupun kita ambil satu orang daripada mereka yang duduk dekat sana. Maksud bila sana kan, naklah kita utamakan orang yang sudah pergi haji dan dia dalam keadaan hidup dalam kesempitan juga.
Mana secara tak langsung kita membantu atas dia tadi itu. Ada dua tadi itu. Nampak tak kan? Dia umpamanya kan kita ada saudara yang pernah duduk masih lagi menuntut ilmu di bumi Mekah sana. Tetapi dia dah buat haji dah duduk 4 tahun dah pernah buat haji. Tetapi dia dalam kesempitan hidup untuk keuangan dia, untuk belajar dia, maka kita boleh beri upah kepada dia. Untuk apa? Untuk mana? Sebab apa? Kita meringankan sedikitkan dia masa dalam kita sedekah kat dia dan untuk dia menunaikan haji. Maksudnya betul bagi belanja ke atas dia tadi tu. Dengan cara begitu pun boleh mana? Yang patutnya begitu. Sepatutnya dia katakan. Dia kata. Dia kata kat itu. Maka wajib dihajikan daripada harta pengeluaran. Begitu juga jika dia menjadi muflis. Tiba-tiba yakni sebelum sempat nak haji maka tidak dihukum sebagai mati farid. Itu orang yang meniaga. Dah ada meniaga tiba-tiba dah buat urusannya tiba-tiba dia jatuh bankrupt. Kan? Maka orang ni terlepas daripada sebagai hukum orang yang fasik dari itu. Dan jika seseorang itu tidak mampu menunaikan haji semasa hidupnya, memang tak mampu daripada segi keuangan, semua tak mampu. Kerana tidak mampu, tetapi terdapat harta pusaka baginya setelah dia mendengarnya. Tetapi terdapat harta pusaka baginya setelah dia mendengar, seperti wang CPF-nya, maka wajib dihajikan juga daripada harta tersebut. Ini. Jadi luas maksudnya diberi faham. Dia mati, dia kerja kerajaan. Umpamanya kan, mati-mati, duit EPF dia ada tadi tu. Maka dikeluarkan duit EPF tadi tu untuk berikan haji pada dia, buat haji badal pada dia tadi tu. Ini dia kata. Jika seorang itu tidak menunaikan haji, asalnya dia tidak mampu. Kerana tidak mampu. Tetapi terdapat harta pusaka baginya setelah dia mengenai seperti apa? Seperti ada wang syarumannya. Maka wajib dihajikan daripada harta tersebut sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Sebelum dibagikan. Mana semua ni kita ceritakan bab pusaka sebelum nak diberikan kepada siapa-siapa, pada ahli waris yang berhak tadi kan, nak diasingkan duit dia. Sama ada haji dia ataupun zakat dia yang pernah dia dalam perniagaan apa kan, tak keluarkan zakat apa semua. Ataupun dia pernah melakukan kafarah, melakukan melanggar pengenaan kafarah, maka dikeluarkan. Ataupun dia nazar atas dia tadi itu. Dan ada juga nazar tadi sekiranya kalau dia menazar nak buat haji, itu lagi berat. Makna 2 haji kena buat atas dia. Dia umpamalah dia melobi untuk dapatkan satu perniagaan, dia jamin kan, orang pun dia cakap lah kau dapat ni, perniagaan ni kau dapat ni, lalu dia pun aku bernazar aku nak buat haji, aku bernazar nak buat haji. Maka lepas dia ucap tadi kan, maka jadilah haji itu haji yang wajib dia kena laksanakan. Dan dia pula belum pernah buat haji. Dia pun belum pernah buat haji. Jadi orang ni yang bernazar ni kena buat haji. Satu, dia buat haji fardu untuk dia. Tahun yang akan datang dia buat haji nazar yang ia telah maksud itu. Kena 2 haji dia kena buat itu. Dalam kitab apa tu pun menceritakan juga kita mencerita dalam bab ibadah. Ayat ni perkara dia nampak macam biasa, tapi hati-hati. Kalau disebutkan nazar tahun-tahun ni, maka kena tetapkan tahun yang disebut tu. Tapi kalau sebut nazar saja untuk mengerjakan haji, maka luas waktu dia. Tahun ni, tahun satu lagi, itu boleh, tak apa lagi. Maka kalau disebutkan nama tahun kan, tahun 2027. Nak tak nak dia kena sediakan duit 2027. Nak kena buat. Kalau dia belum buat haji fardu yang wajib atas dia, bila dia buat laksanakan haji tu, maka haji tu jatuh jadi haji wajib dia. Haji fardu dia. Setahun yang akan datang, ataupun berikut-ikutnya, dia kena buat lagi satu haji. Haji dia panggil haji yang ia nazarkan tadi itu. Dia katakan tadi itu. Ini sebagai pemakanan. Ini dia pun dah sebut seperti awang cuma mana pun. Demikian juga hukumnya bagi yang telah bernazar mengerjakan haji tetapi mati sebelum dilaksanakan. Ini mati sebelum dilaksanakan nazar. Bagi yang sudah menunaikan haji sunat berwasiat untuk menghajikannya dan hendaklah melaksanakan haji atas orang tadi itu. Kerana kalau orang hidup, maka hati-hatilah atas diri tadi kan.
Jadi secara tak langsung kita memberi faham atas kita tadi kan, supaya kita boleh check baliklah kan, maksudnya ahli keluarga kita yang kerja kerajaan umpamanya, ataupun yang meniaga, ataupun punya tanah banyak apa semua kan. Ni bila keluar tu tanah ada kat sana, bagi dah nilai mungkin. Sebelum nak diwasiat nak beri kepada orang lain, naklah diambil sedikit harta dia tadi tu, digunakan membayar hutang Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala disebutkan tadi itu. Termasuk yang ni haji yang fardu tadi itu. Ini disajakan kan, sebagai mukadimah kita insya-Allah kan. Insya-Allah kita akan cuba sambung sikit tentang perkara tu. Kata dah buat syukur belum sampai tu kan. Tentang syukur belum, sujud syukur sudah. Belum kita kan insya-Allah. Jadi kita bacakan sujud tilawah dan sujud tilawah luar semayang. Sujud dalam semayang dan sujud. Kalau di dalam semayang, maksudnya dikatakan kalau sengaja dia membacakan surah-surah yang terdapat ia sujud di dalam semayang dengan tujuan dia nak melakukan sujud itu, maka batal semayang dia. Sengaja dia pilih surah tu untuk apa? Untuk nak melakukan sujud tilawah, maka hukum dia batal. Tetapi kalau dia tidak tahu, tiba-tiba dia baca surah, tiba-tiba terjumpa atas itu, maka itu tidak menjadi salah, tidak membatalkan. Ataupun ketika dalam dalam bulan Ramadan sembahyang tarawih, kebanyakan ada baca satu juzuk tempat-tempat yang mahir kan, dia panggil hafiz, maka boleh tak mereka melakukan sujud tilawah? Maka boleh atas detail itu. Ini dia katakan. Dan begitu juga dikatakan dan disunahkan, yakni membaca sujud tilawah pada pagi subuh Jumaat. Itu pun dia kata pun naklah membaca surah sajadah. Tetapi kalau dia memilih mengambil surah yang lain untuk menggantikan sujud sajadah, surah lain tapi kena juga sujud tu, maka dia memilih, maka itu dikatakan makruh atas dia memilih surah yang lain selain daripada surah sajadah, kerana hadis Rasulullah itu. Dan ada ulama mengatakan tidak menjadi salah tadi kan. Hasil dalam bab sujud tilawah di dalam semayang, maksudnya ada kasad, ada tujuan, memang dia berkendak. Hari ni kan isyak ni aku nak baca surah apa, nak masuk surah tadi kan. Kenapa? Dalam surah tu dia tahu ada sujud tilawah, dan tujuan dia nak membaca surah tu dia nak melakukan sujud tilawah, maka batallah sembahyang atas orang ni tadi tu. Batal atas orang tadi tu. Sengaja dia nak melakukan tadi tu. Dan apa lagi dikatakan, maka syarat nak melakukan sujud tilawah tadi kan di dalam sembahyang hanya mengucap lafaz Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Tanpa kita bila sampai ke ayat tadi kan, ada kita Allah Akbar, tidak perlu, langsung kita melafazkan Allah Akbar sampai kita sujud. Dan bacalah sujud apa yang warid dibacakan. Sajada wajhihil ladzi khalaqa wa syara'a wa samwa wa bihawli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu semua. Ataupun kalau kita tak mampu, kita bacalah sebagaimana zikir yang di dalam ketika sujud, yakni subhanallah a'la wa bihamdihi. Sama ada kita nak baca sekali, 2 kali ataupun 3 kali. Dan sebab itu kita bangkit juga mengucap Allah Akbar tanpa juga mengangkat tangan nak sebut Allah Akbar qiyam tadi kan. Dan menyempurnakan ayat yang seterusnya daripada itu tadi itu. Ini kan. Itu di dalam. Kalau di luar sembahyang, maka disunatkan yakni mengangkat tangan pula kat situ. Sampai pada ayat tadi tu Allahu Akbar sampai menghadap kiblat, langsung kita melakukan sujud, dan lepas tu naklah ada salam ke kanan dan salam ke kiri. Itu di luar sembahyang. Itu dia katakan. Dia katakan tadi. Baik. Dan apa lagi dia katakan di antaranya dia, yakni sujud syukur pula dia kata kat sini. Tetapi kalau dibacanya dikatakan sujud syukur, melakukan sujud syukur dalam solat membatalkan sembahyang. Seandainya kalau dia dalam sembahyang lah, maksud syukur. Ayat tu ayat syukur, dia melakukan sujud ayat syukur kan, ada melakukan. Sengaja dia nak melakukan sujud syukur, maka batal sembahyang tadi kan. Melakukan sujud syukur di dalam solat membatalkan. Tetapi kalau dibacanya dalam sembahyang tidak boleh sujud kerana ia bukan ayat sujud tilawah.
Dan kalau dilakukannya batalah sembahyang kalau ia seorang yang alim dan dilakukan dengan sengaja. Maksudnya sekiranya kalau orang itu alim dan mengetahui, dia sengaja melakukan, batal sembahyang. Tapi kalau tidak, maka hukum dia makanya terlepas atas. Kenapa? Dia melakukan dalam keadaan jahil, itu dia katakan sini. Dan syarat-syarat untuk melakukan sujud syukur dengan cara penyampaian adalah sama dengan syarat-syarat seperti kita melakukan sujud tilawah, iaitu mestilah ada wuduk dan ada dalam keadaan menutup aurat, dan naklah ia menghadap akan kiblat, dan naklah ia niat ketika takbir nak melakukan sujud. Nawaitu secara syukur lillahi ta'ala. Umpamanya kita melakukan sujud syukur apa? Kita mendengar, maksudnya umat Islam di Palestin terbela, yakni Yahudi sudah terkepung ataupun sudah mengalah kat situ. Kita boleh tak lakukan sujud syukur, maka boleh kita lakukan sujud syukur atas kemenangan tadi itu. Ataupun kita mendengar seseorang itu ditimpa musibah, tetapi kita tak ada kena musibah atas kita dia. Boleh kita melakukan sujud syukur atas mana kita terlepas daripada musibah atas kena tadi itu. Tetapi dengan syarat tidaklah kita melakukan syukur tadi kan di hadapan orang yang kena musibah tadi itu. Dia dah kena musibah, lepas tu kita bersujud syukur pula katakan. Apa benda? Sujud syukur lah, rumah aku pun tak kena. Rumah dia dah kena. Jadi jangan melakukan di depan dia, maksud tadi itu. Dan juga ataupun boleh sujud syukur ke atas orang yang ahli maksiat selara terang-terangan. Dia ditangkap, dia kena musibah, maka boleh kita sebut syukur. Orang ni memang terang-terang ahli maksiat, melakukan terang, main judi dia, dengan arak, dengan apa sekali minum arak terang-terangan, maka orang ni maksiat terang-terangan. Sekali dia kena musibah, maksudnya boleh tak kita melakukan sujud syukur? Boleh atas mana kan pengajaran pada dia tadi itu. Tapi bukan juga di hadapan dia. Bahaya duduk kalau depan di depan dia tadi itu, tidak melakukan di hadapan dia tadi. Maka syarat-syarat sujud syukur dengan cara pelaksanaannya adalah sama dengan syarat-syarat sujud tilawah, iaitu mesti dalam keadaan wuduk, yakni dan juga menutup aurat, dan hendaklah duduk dalam menghadap kiblat. Maksud ketika sujud, bukan dalam keadaan berdiri, maksud dalam keadaan duduk kita menghadap kiblat. Dan niat, dan hendaklah ada niat ketika melakukan sujud tilawah tadi, sujud syukur tadi itu. Dan ketika dalam sujud, bacalah doa sebiji dalam keadaan sujud tilawah tu. Sajada wajhal ladzi khalaqahu, sekiranya kalau tidak subhanallah a'la. Kalau tak dapat juga, kita diam pun saja pun tak apa juga. Duduk sujud, diam, dan ada perangan tomak ninah kal itu. Lepas tu bangkit, beri salam dan beri salam tadi itu dikatakan. Hanya satu perbezaan saja di antara sujud-sujud ni, iaitu tidak boleh dilakukan sujud syukur dalam sembahyang manakala sunat melakukan sujud tilawah bila baca ayat sejadah sekalipun di dalam sembahyang. Tetapi kalau di dalam sembahyang boleh sekiranya melakukan di ketika ayat-ayat sejadah, itu lain bahannya. Selain daripada sujud syukur kerana membaca ayat tadi, maka disunatkan atas kita melakukan juga syukur dan atas mazhab Syafi'i melakukan sujud syukur dengan melahir tanda kegembiraan kita, kesyukuran kita atas mendapat nikmat daripada Allah Ta'ala. Nikmat bagaimana? Anak kita dah lama dah kan, tiba-tiba ada seorang tadi umur anak kita yang tua tadi kan, ada datang pula orang ambil dia. Gembiranya hati kita. Adik-adik dia semua dah lepas, kakak dia tak lepas-lepas lagi, tiba-tiba ada orang ambil kakak dia. Gembira hati dia, kita melakukan sujud syukur. Dan sebagian, kini kalau orang tu lama tak mendapat zuriat, tiba-tiba mendapat zuriat atas dia, hendaklah dia bersujud syukur atas nikmat Allah Ta'ala berikan zuriat atas dia tadi itu. Dan berbagai-bagai bentuklah, naik pangkat, ataupun dapat jawatan yang baik, apa semua. Yang paling menentukan tidak melanggar daripada syarak tadi itu. Tidak melanggar pada syarak tadi itu. Yakni yang mendatang tiba-tiba daripada Allah Ta'ala, sama ada nikmat itu bagi diri sendiri ataupun orang lain. Ataupun orang lain. Kita dah tak ada apa, tapi orang kawan kita tadi
Yang lama-lama kita mendengar dapat berita yang baik untuk dia. Dapat zuriat, dapat menantu, lama dah menunggu kan, lama tak dapat kan, dapat. Maka kita boleh melakukan sujud syukur atas dia. Kerana dia kat kawan baik kita, dia tengok yang ni dapat, yang dapat dia menunggu juga siapalah nak ambil kan. Tiba-tiba dapat pula calon menantu dah tu kan. Ni maksud. Ataupun hujan, lama tak suruh dia katakan, dapat hujan katakan. Ataupun sembuh daripada penyakit, kena penyakit bertahun-tahun, tiba-tiba masa tu dapat pula muncul, dapat kan bertemu dengan ubat yang jodoh dia, maka dia sembuh dari penyakit tadi tu. Ini pun satu juga kan, boleh melakukan sujud atas dia tadi. Sujud dia panggil sujud syukur atas dia, disebutkan sujud syukur tadi kan. Ataupun bila ia terhindar daripada musibah, terselamat ia daripada musibah yang macam mana kita sebut tadi tu. Orang lain kena, dia tak kena. Rumah orang tu 3 baris kena, rumah dia seorang terselamat tadi kat ujung tadi tu. Maka dia rasa bersyukur sangat. Ni maksudnya boleh melakukan. Bagi diri sendiri ataupun orang lain. Ataupun di luar negara, kita mendengar berita kawan-kawan kita ataupun sekarang ni kan yang macam di Palestin ni. Ni maksudnya kita boleh melakukan sujud syukur atas tadi itu dikatakan. Dan demikianlah amalan Nabi SAW. Yakni apabila seorang sahabat Rasulullah yang bernama kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia ketika Allah Ta'ala Rasulullah perintahkan melakukan satu perang yang sana kan, perang Uhud ke apa, perang Tabuk ke apa kan, maka dia mengasingkan diri dia, dia tidak kecualikan diri dia daripada nak pergi itu. Dia buat alasan begini. Maka dia tak pergi haji, pergi berperang tadi tu. Balik pada Rasulullah tanya, kenapa kamu tidak pergi perang? Dia kata kan, dia beri alasan, maka alasan tidak sama. Maka Rasulullah perintahkan dia di pulau. Rasulullah dengan sahabat dia, sahabat-sahabat kata, wah, maka pulaukanlah dia ini. Maka pulau dia tidak boleh berbicara dengan dia walaupun satu perkataan. Datang masjid, orang tak bercakap dengan dia. Dipulaukan oleh Rasulullah. Dan dia pun bertaubat, nak bertaubat tadi dia kan. Dia dengar tu, dia nak bertaubat pada Rasulullah. Kata Rasulullah terima taubat kan, tapi Rasulullah tak jawab. Dia nak kata aku nak bertaubat. Rasulullah tak jawab kamu terima tak terima. Cuma Rasulullah diam saja. Maka dia pun melakukan taubat dan Rasulullah pesan kepada sahabat, maka jangan berbicara dengan dia. Tak bercakap dengan dia. Selama 40 hari kata dia. Selepas 40 hari dia datang jumpa Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, hendaklah kamu ceraikan, talak hidup isteri dia. Tinggalkan isteri dia. Sama ada cerai ataupun tinggalkan. Jangan berbicara dengan isteri kamu. Maka dia mengikut selepas itu. Selama 10 hari juga makan. Selepas pada itu, barulah Rasulullah dapat wahyu, maka taubat dia. Maka sahabat pun bukan beritahu kepada Ka'ab bahawa taubat dia telah diterima. Dia mendengar gembira, langsung dia melakukan sujud syukur atas nikmat tadi itu. Nak tengok bagaimana zaman Rasulullah. Kenapa? Mereka dah baiat. Baiat maksudnya dia serahkan jiwa raga dia kepada Rasulullah dan agama yang diberi oleh Rasulullah. Sampai masa Rasulullah perintah dia pergi perang, dia tak nak pergi. Rasulullah tuntut, di manakah bai'ah kamu? Maka Rasulullah tuntut. Maka dia tak dapat nak jawab. Maka itulah dia katakan dia melakukan taubat. Itu dia katakan. Ini yang dalam kisah Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Siapa dia? Kisah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik boleh diterima taubatnya. Riwayat daripada Imam Muslim. Demikianlah amalan Nabi SAW. Melakukan sujud atas nikmat yang memang sudah ada pada kita. Seperti selalu dalam keadaan sihat dan kaya adalah makruh. Tetapi sujud itu sah. Maksudnya kita dah memang orang dah berkemampuan. Tiba-tiba kita saja nak buat sujud juga. Maka hukum dia makruh. Setiap hari melakukan sujud tadi kan. Tapi sah tak sujud tu? Sah, sujud itu diterima, diangkat. Tapi dalam keadaan makruh. Maksudnya tidak apa bagus masa dikatakan. Dan sunat juga melakukan sujud syukur apabila dapat berita bahawa orang yang melakukan maksiat dengan cara terang-terangan terkena musibah,
tetapi janganlah sujud di hadapannya. Ni maksudnya sebut juga. Orang ni memang kira preman lah kan, memang apa tu kan, suka ngacau orang apa semua kan. Habis semua memang terkenal lah nama dia kan. Judi dia dengan arak dia dengan apa segala maksiat sebut kan. Tahu-tahu dia kena musibah atas dia tadi kan. Boleh kita, yang ni orang yang mendengar berita orang yang ahli maksiat dia kena musibah, kita melakukan sujud syukur. Tetapi katanya hendaklah jangan dilakukan di hadapannya. Maksudnya takkan kita terkena dengan dia kan. Kena dengan dia. Bagi yang telah berhenti daripada fasiknya, maka boleh kita lakukan sujud juga. Dan juga orang yang kita tahu memang dia ni memang hebat dulu, tiba-tiba dia berhenti melakukan perbuatan-perbuatan buruk dia tadi kan, berubah menjadi baik, maka boleh kita melakukan sujud syukur atas perubahan diri dia tadi itu. Allahu akbar. Ini satu kelas umpamanya kan, zaman sekolah memang terkenal lah dia ni kan, memang sebut nama dia tu, tiba-tiba tengok dia dah berubah, nampak perwatakan yang lain. Dia pun dah nampak dia mesra apa semua. Maka boleh atas kita yang ni melakukan sujud syukur di atas perubahan diri dia tadi tu, daripada orang yang fasik menjadi orang yang ahli ibadah ini tadi kata itu. Dan bagi yang telah berhenti daripada melakukan maksiat dan kebaikannya, boleh kita lakukan sujud syukur itu ketika berada bersama kita, agar ia, dan juga boleh dilakukan ketika bersama dengan dia. Boleh pula laku sujud tu di depan dia, agar ia merasa tenang, hati dia terubat, dengan sebab kita rasanya kita ni memperhatikan dia, prihatin atas dia. Bila tengok dia dah berubah tu, dia rasa semangat. Jadi bertambah kasih dia punya tu ke apa tadi tu, meninggalkan perkara-perkara itu tadi kan. Allahu akbar kan. Jadi macam-macam disebutkan. Dan haram melakukan sujud tanpa sesuatu sebab yang dibolehkan oleh syarak. Misalnya bila nak berada daripada masjid, lakukan sujud syukur. Lepas sembahyang isyak ni kan nak keluarkan, Allahu akbar, langsung sujud syukur. Boleh tak? Maka dikatakan haram atasnya, dikatakan. Haram atas. Kenapa? Benda yang wajib tak perlu kita kena tadi dekat. Memang wajib atas kita kena melakukan sembahyang 5 waktu tadi tu. Haram melakukan sujud tanpa sesuatu sebab yang dibolehkan oleh syarak. Misalnya bila hendak berada dalam masjid, ia melakukan sujud, dan tidak boleh juga melakukan sujud syukur di dalam tawaf, kerana tawaf adalah sama seperti sembahyang. Maksudnya lepas tawaf dia melakukan sujud. Yang ni apa dia kata? Yang ni melakukan sujud tu, yang ni bertakarub dengan sujud tanpa sebab adalah maknanya dia melakukan sujud tu nak mendekatkan diri kepada Allah Taala tanpa sebab. Kalau ada sebab, apa sebab apa? Sebab kamu mendapat nikmat. Adalah sebab dia nak kena melakukan sujud ni tanpa tanpa sebab dia melakukan perbuatan tadi itu. Itu dia punya huraian kita kat sini dekat. Menurut kaul yang paling sah dan pendapat Imam Al-Haramain dalam gurunya dia kata daripada pendapat yang sah daripada. Dan menurut mazhab Hanafi makruh sujud selepas solat, kerana orang jahil akan menganggap perbuatan itu adalah sunnah dan wajib. Mengata Imam mazhab Hanafi mengatakan jangan kita melakukan apa? Kita takut kita lakukan itu kan. Orang yang jahil mengatakan wajib melakukan sujud syukur. Ni maksudnya, maka jangan dilakukan itu. Ini dia kata daripada pendapat mazhab Hanafi, makruh sujud syukur selepas solat kerana orang jahil akan menganggap perbuatan itu sebagai satu yang sunat atau betul. Dan bagi mazhab Maliki pula, sujud syukur kerana berita gembira atau selamat daripada bencana adalah makruh. Begitu juga itu pula dia katakan. Mazhab Maliki mengatakan sujud syukur kerana berita gembira ataupun selamat daripada bencana adalah makruh. Yang disunat ialah sembahyang 2 rakaat. Demikian juga amalan penghuni Madinah yang berpegang kepada mazhab Maliki untuk perhatian kita bersama. Tidak ada sembahyang syukur kecuali pada Imam Malik. Jadi itu dia katakan tadi kan, maksudnya daripada itu Imam Syafi'i, maka dengan sengaja kita nak sujud tadi kan tanpa sebab takarub dengan Allah, maka tidak ada sebab nikmat tadi, maka tidak dibolehkan atas dia melakukan sujud tadi itu. Misalnya bila hendak berada daripada madhab tersebut, dan tidak boleh juga melakukan sujud di dalam tawaf. Maka dan apalagi dikatakan sesungguhnya syaitan
amat benci terhadap orang yang melakukan sujud kerana perbuatan itu mengingatkannya peristiwa bila mana ia diusir daripada Tuhan. Jadi bila kita melakukan sujud tadi kan, syaitan akan terhina diri dia ketika itu. Kenapa? Ketika ia diperintah, dia tidak melakukan. Dia teringat pula bila tengok orang sujud, dia teringat ketika ia diusir oleh Allah Taala daripada syurga. Dia teringat akan kisah dia kena usir. Ini maksudnya. Maksudnya, maka syaitan amat benci terhadap orang yang melakukan sujud kerana perbuatan itu akan mengingatkannya. Ingatkan apa? Tentang peristiwa bila mana ia, yakni syaitan itu diusir keluar daripada syurga kerana tidak mematuhi akan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam AS. Maka itu dia katakan. Jadi syaitan amat benci bila dengar orang umat melakukan sujud syukur tadi itu. Dan sunat bagi yang melihat orang yang terkena sesuatu musibah seperti penyakit membaca doa. Dan sunat bagi kita melihat orang kena penyakit yang satu-satu penyakit yang geli apa kan? Sunat atas kita juga membaca doa yang berikutnya ni kan. Alhamdulillah afani wa ma'abtali. Segala puji bagi Allah Taala yang telah menyihatkan aku dan tidak beri aku musibah kepada aku dan memuliakan aku daripada kebanyakan makhluk yang dan dalam beberapa kelebihan. Maksudnya kita kena doa. Bila kita nampak dia orang kena penyakit yang agak-agak kan, memang kita takut penyakit tadi kan, kita berdoa ya Allah pelihara kita daripada terkena penyakit-penyakit ini dikatakan. Ini dikatakan. Tapi tidak juga di hadapan apa dan boleh disambungkan kita mohon ya Allah berilah kesembuhan. Ya Allah berilah jalan kesembuhan bagi dia mengidap penyakit. Berilah dia kesabaran atas dia tadi itu. Begitu juga kita pernah sebut kan, maka doa sabar-sabar ni bukan selalu kita boleh nak minta-minta sangat kan. Sekiranya kalau kita ditimpa, barulah ya Allah kan berilah kau kesabaran atas ujian yang sedang aku terima. Ini maksudnya tadi kan. Tapi kalau sengaja nak lepas sembahyang ya Allah aku berilah kau kesabaran, maka takutkan bila Allah Taala beri ujian kita tak kuat menerima ke ujian daripada Allah Taala tu. Bagaimana saya pernah sebut kisah di Johor lah kan, satu orang bila saya berziarah ke rumah dia menceritakan kan disebutkan dia kata janganlah kamu suka-suka meminta sabar doa sabar. Tapi kemudian ada satu masa tadi kan ada satu orang datang suruh doakan dia menjadi orang yang sabar. Maka dia tolak, tak nak doakan orang tu. Orang tu beria sangat minta doakan supaya dia sabar. Sampai 3-4 kali dia mohon tak sabar, maka akhirnya orang tu doakan ya Allah kau jadi orang yang sabar. Selepas pada orang tu doakan dia untuk dia balik beberapa hari, isteri dia minta cerai kepada dia. Allah, orang yang nak minta doa tadi tu, dia doa kan? Okey, dia kata tak jangan, tapi dia minta juga. Maka dia doakan juga. Selepas pada tu Allah Taala uji dia. Uji bagaimana? Isteri dia datang minta cerai kepada dia. Tergamam dia maksudnya. Barulah dia sadar, yakni apabila doa sabar tu maka jangan boleh. Melainkan apabila kamu ditimpa satu ujian, barulah kata ya Allah kan berilah aku kekuatan. Jauhkan aku daripada ini. Kita minta dihalangkan supaya tadi kan. Bukan sengaja sedap-sedap kita nak minta doa tadi kan. Wallahu alam. Dan itu kita dapat kesimpulan pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada yang pertama yang kita sebutkan tadi kan, kita boleh ajukan balik kepada ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. Kita tanya kepada mereka pernah tahan masa itu, maksudnya bila waris tadi kan berapakah jumlah waris dan harta yang terkumpul ketika dia mati tadi itu. Supaya senang kita nak beritahu, memang cukup syarat untuk dia nak melakukan haji badal dia. Makanya bagi pada faham benda tu. Sama ada dia nak buat ataupun ahli waris ada adik-beradik yang lain yang mengatakan tak apalah saya buat, ataupun anak ada saya buatkan badal untuk ayah saya tadi gini. Ini sekiranya tadi kan. Sekiranya kalau dia memang tidak tu memang terlepas saja. Makanya bagi orang yang tapi daripada segi ni naklah orang yang berkemampuan tadi kan nak ada azam dia nak melaksanakan haji. Azam bagaimana? Ada cara. Nama dia dah daftar kat situ. Ini maksudnya. Tapi dalam sebut aku nak pergi haji, nama tak daftar. Dah tahu bagaimana? Sekarang zaman susah nak mana? Daftar sekarang
30 tahun lagi baru dapat nama dia panggil. Ni maksudnya. Tetapi dia daftar pun tak ada lagi. Tiba-tiba disebut nak haji daftar. Maksudnya usaha awal tadi tak ada tadi tu. Ni maksudnya. Takut dikategorikan mati tadi tanpa apa gitu, dimatikan dalam keadaan orang yang fasik tadi kita takut. Diterjemahkan oleh dalam hadis Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an masyayikhina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.